Malaysia sedang hadapi malapetaka besar, kata Tun M. Najib gesa kerajaan buat saringan besar-besaran. Dana disekat, MPPKR salahkan Pakatan Harapan. Sudah tiba masa gunakan ketegasan, kata KP Kesihatan. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengulangi kebimbangan beliau mengenai keadaan kemelesetan ekonomi akibat wabak COVID-19. Apa yang terjadi di Malaysia juga sedang berlaku di seluruh dunia. Industri perlu tutup atau paling tidak mengurangkan pengeluaran. Ekspor dan import akan menerima kesan. Ekonomi akan meleset di seluruh dunia. Malah negara-negara paling kaya pun akan menderita. Sebenarnya kita semua sedang berhadapan dengan malapetaka, katanya pada hantaran terbaru di blognya. Dr. Mahathir juga berkata, perniagaan kecil mengalami kerugian cukup teruk, manakala industri penerbangan dan pelancongan juga merudum. Pekerja akan menderita kerana mungkin diberhentikan. Majikan juga tidak akan dapat menjana keuntungan untuk membayar gaji mereka, katanya lagi. Menjelaskan lanjut, MP Langkawi berkata, negara menghadapi cabaran besar kerana pergantungan belanjawan terhadap hasil industri minyak dan gas. Di Malaysia, industri petroleum tidak besar, tetapi ia penyumbang besar kepada hasil kerajaan. Pakej rangsangan ekonomi melibatkan kenaikan perbelanjaan kerajaan dan pengurangan hasil cukai, katanya. Keuntungan kerajaan, kata Mahathir, akan merosot sehingga 50% kerana penurunan harga minyak dunia, memandangkan belanjawan 2020 dibuat bersandarkan jangkaan hasil Petronas pada harga $63 setong. Tambahnya, ini bermakna hasil kerajaan mungkin akan berkurangan sebanyak 30 bilion ringgit. Setakat semalam, harga minyak mentah Brent adalah $25.89 satu tong. Pada 16 Mac lalu, Dr. Mahathir Mohamad berkata, situasi wabak COVID-19 pada masa ini adalah lebih buruk daripada krisis ekonomi yang pernah didepaninya pada tahun 1997. Ini adalah lebih buruk daripada krisis kewangan itu, katanya dalam temu bual dengan Bloomberg TV. Ia benar-benar merupakan satu tamparan dahsyat terhadap ekonomi seluruh dunia, katanya menjelaskan keyakinan pelabur pada masa ini sangat rendah. Sebelum ini dilaporkan pelabur asing di Bursa Saham Malaysia terus menjual pegangan ekuitinya minggu ini. Sejumlah 1.53 bilion ringgit mengalir keluar dari Isnin hingga Khamis lalu berbanding aliran keluar bernilai 1.43 bilion ringgit yang dicatatkan di antara 9 dengan 12 Mac, berikutan ketidaktentuan ketara yang dialami pasaran. Pada 27 Februari lalu, Dr. Mahathir Mohamad ketika berkhidmat sebagai Perdana Menteri Interim mengumumkan pakej rangsangan ekonomi 2020 bernilai 20 bilion ringgit untuk membantu negara berdepan ketidaktentuan ekonomi akibat penularan COVID-19. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 16 Mac pula mengumumkan 4 langkah tambahan terhadap pakej itu, ekoran peningkatan mendadak kes COVID-19. Ia melibatkan bantuan tunai bulanan kepada pekerja berpendapatan bawah RM4,000 yang terpaksa bercuti tanpa gaji, diskaun caj elektrik, pembayaran awal bantuan sara hidup atau BSH dan pelaksanaan projek-projek kecil PRE 2020 yang berjumlah 20 bilion ringgit. Ekonomi besar di seluruh dunia juga sedang mengusahakan pakej rangsangan bagi berhadapan kegawatan ekonomi. Misalnya, Amerika Syarikat bercadang menyediakan pakej rangsangan berjumlah $1 trilion lebih besar daripada suntikan dana bagi menghadapi krisis keuangan 2008 dengan mensasarkan sejumlah $250 bilion sebagai bantuan langsung berupa bayaran $1,000 kepada setiap warganya. Sementara itu, New Zealand pula mengumumkan pakej perbelanjaan bernilai $12.1 bilion bersamaan 4% nilai KDNK dalam usaha menangani kesan ekonomi ekoran penularan COVID-19. Ia termasuk subsidi pendapatan, memperkasa sektor perkhidmatan, bantuan tunai kepada keluarga berpendapatan rendah dan kebajikan sosial, selain turut melibatkan pekerja yang terpaksa bercuti atau pekerja yang terpaksa menjaga ahli keluarga yang positif COVID-19. Pekerja sepenuh masa di New Zealand akan menerima bantuan $585 pada setiap minggu, manakala pekerja sambilan akan mendapat $350 seminggu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berpendapat bahawa saringan percuma secara besar-besaran kepada semua rakyat perlu dilaksanakan di Malaysia. Mengambil contoh Korea Selatan, Najib menjelaskan negara tersebut berjaya mengawal kenaikan kes penularan wabak COVID-19 dengan pelaksanaan pemeriksaan kesihatan itu kepada semua rakyatnya. Kerana saya percaya
kos untuk memberi saringan percuma kepada sesiapa yang mahu diuji memberi pulangan jauh lebih besar berbanding langkah-langkah lain yang diambil oleh kerajaan. Saya juga percaya bahawa melaksanakan saringan besar-besaran adalah antara langkah paling efektif untuk melawan COVID, katanya menerusi kenyataan di akaun Facebook. Untuk rekod, menurut soalan lazim atau fak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai Perintah Kawalan Pergerakan, rakyat yang ingin membuat pemeriksaan COVID-19 tetapi tidak mempunyai gejala boleh ke hospital swasta bagi membuat pemeriksaan tersebut. Bagaimanapun, perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 itu akan dikenakan caj oleh pihak syarikat swasta berkenaan. Sementara itu, Najib juga menjelaskan bahawa kerajaan perlu berusaha mengurangkan kos ujian saringan COVID-19 dengan pihak swasta dari RM700 hingga ke RM500. Katakanlah kita berjaya menurunkan kos saringan ke RM500 seorang, jumlah kos untuk membuat saringan untuk 1 juta rakyat adalah RM500 juta. Jumlah nilai KDNK Malaysia adalah RM1.4 trilion tahun lepas atau sekitar RM3.8 bilion sehari. Sebab itu, apakah kos RM500 juta berbanding pulangan yang diperoleh jika kita mampu mempercepatkan pemulihan ekonomi negara kita? Lagipun kos setiap saringan COVID sedang menurun pada ketika ini kerana semakin banyak syarikat dalam dunia sedang memperkenalkan kit ujian COVID yang semakin mudah diguna dan semakin murah, katanya lagi. Sebelum ini, Malaysia mencatatkan 212 lagi kes COVID-19, bilangan tertinggi sejak permulaan wabak itu pada akhir Januari. Ini membawa jumlah keseluruhan sebanyak 1,518 kes dan 14 kematian. Ketua Parlimen Subang Wong Chen membayangkan Pakatan Harapan turut bertanggungjawab ke atas keputusan Kerajaan Perikatan Nasional menyekat peruntukan kepada anggota Parlimen Pembangkang. Anggota Parlimen PKR itu berkata, Pakatan Harapan ada peluang untuk membetulkan keadaan tetapi sebaliknya mengekalkan amalan Barisan Nasional sebelumnya. Bagaimana kita ada dalam keadaan ini? Ketika kita menang pada 2018, pimpinan Pakatan Harapan memutuskan untuk menghukum pembangkang ketika itu dengan menghadkan belanjawan operasi mereka dan menafikan dana komuniti untuk mereka. Sementara MP Pakatan Harapan dapat RM300,000 untuk operasi pejabat kami, pembangkang hanya dapat RM100,000. MP Pakatan Harapan juga menerima RM3.5 juta untuk dibelanja terhadap komuniti kami. Pembangkang tak dapat apa-apa. Kenapa kami melakukannya? Siapa yang tahu? Mungkin sesetengah dalam kepimpinan mahu balas dendam kerana itulah yang berlaku kepada kami sebelum 2018. Mungkin sesetengah dalam kepimpinan berbuat demikian untuk memancing mereka, MP Pembangkang ketika itu untuk melompat. Apa sahaja sebabnya, kita terlepas peluang untuk buat perkara yang betul, iaitu memberikan sumber sama rata kepada semua anggota parlimen, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Kini, dengan keadaan yang telah berubah, kata Wong, anggota Parlimen Pakatan Harapan boleh menjangka layanan sama, kalaupun tidak lebih buruk akan diterima daripada kerajaan. Menurut Wong, pejabatnya kini akan meneruskan tugas teras sebagai anggota Parlimen, iaitu meluluskan undang-undang, menimbang dasar kerajaan, menerusi jawatan kuasa Parlimen dan memantau belanjawan persekutuan. Katanya tiada lagi dana untuk kegiatan masyarakat. Sementara mengubah belanjawan pejabatnya, Wong berkata beliau perlu menggunakan wang sendiri untuk kos pengurusan dan pentadbiran yang boleh mencecah RM25,000 sebulan. Saya tak pasti bagaimana dengan MP Pakatan Harapan lain. Poket saya tak terlalu tebal untuk kekal menjalankan program masyarakat, katanya. Bagaimanapun, katanya lagi, penduduk di kawasan parlimennya boleh berhubung dengan alun mereka memandangkan Pakatan Harapan masih mentadbir Selangor. Beberapa anggota parlimen yang menjadi pembangkang sejak penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional berkata peruntukan untuk mereka telah ditarik balik. Kerajaan Pakatan Harapan runtuh selepas Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membawa parti itu keluar daripada Pakatan Harapan untuk menubuhkan Perikatan Nasional dengan sokongan Barisan Nasional, PAS, GPS, sejumlah bekas anggota Parlimen PKR dan beberapa parti kecil. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor juga tidak memberikan peruntukan berkaitan wabak COVID-19 secara terus kepada adun pembangkang, sebaliknya menyalurkannya kepada penyelaras. Menteri Besar Aminuddin Syahari mempertahankan langkah itu dengan menyifatkan ia adalah amalan biasa. Mungkin sudah tiba masanya untuk pihak berkuasa mengambil sikap tegas dalam menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan, kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Nur Hisham berkata, Kementerian Kesihatan telah cuba menggunakan pendekatan lembut untuk menasihati orang ramai agar berada di rumah ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang bertujuan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kami cuba gunakan pendekatan lembut atau carrot dahulu. Saya sudah gunakan pendekatan ini untuk 2 minggu ini. Tapi mungkin sudah tiba masanya untuk kita menggunakan pendekatan tegas atau to use stick, katanya. Jadi pilihan di tangan orang awam,
katanya ketika sidang media di Putrajaya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung pendekatan lembut yang digunakan pihak berkuasa dalam menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan yang masuk hari ke-7 hari ini. Terdahulu polis berkata mereka akan melaksanakan pendekatan nasihat agar orang ramai tidak keluar rumah, tetapi mungkin menggunakan pendekatan lebih tegas jika masih ramai yang tidak mematuhinya. Malaysia hari ini mencatatkan 106 lagi kes baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 1,624 kes. Peningkatan itu adalah yang terendah dalam tempoh 10 hari. Sebelum ini Malaysia mencatatkan sebanyak 212 kes, jumlah tertinggi yang pernah dicatatkan dalam sehari. Nur Hisham juga mengumumkan bahawa satu kematian baru direkodkan hari ini, menjadikan jumlah kematian sebanyak 15 orang. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.